Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Umira dan saya daripada Hospital Raja Permaisuri Bainun. Untuk tugasan kumpulan kali ini, saya dan ahli kumpulan saya, Nur Azira, kami berdua telah dapat tajuk tentang TPN ataupun Total Parenteral Nutrition dan IV Admixture. Jadi dalam video ini kami akan terangkan tentang TPN dan kongsikan pengalaman kami di unit TPN. Jadi sebelum itu kita mestilah tahu apakah itu TPN. Jadi TPN ini adalah satu kaedah ataupun cara yang membolehkan pesakit-pesakit yang tidak boleh makan atau minum secara normal untuk mereka mendapat nutrien-nutrien yang penting untuk meneruskan kehidupan mereka secara intravenous. Contoh pesakit yang boleh mendapatkan TPN adalah seperti baby yang tidak mempunyai sistem penghadaman yang matang, pesakit yang koma, pesakit yang di dalam keadaan kritikal iaitu seperti trauma ataupun melecur. Di Hospital Ipoh, student ataupun trainee tidak dibenarkan untuk buat preparation di dalam bilik bersih. Student hanya boleh melabel produk-produk TPN, kemudian supply barang-barang ataupun peralatan yang diperlukan oleh staf di dalam bilik bersih, dan kemudian membuat worksheet eye drop seperti amphotericin eye drop, ceftazidime eye drop, hypermalulose eye drop dan sebagainya. Jadi jenis beg yang ada di unit TPN ini adalah beg TPN yang selalunya kosong dan ia perlu di-compound oleh personel di dalam bilik bersih. Untuk student, kita hanya boleh melabel, timbang, rekod di dalam buku rekod, dan kemudian kita akan mencari purata bagi berat setiap beg-beg tersebut. Beg yang kedua ialah beg TPN yang sudah ada di pasaran, iaitu beg Cabivan. Jadi beg ini sangatlah mudah untuk personal kerana mereka hanya perlu mencampur adukkan solution di dalamnya sahaja. Okey, kita teruskan kepada workflow sebagai student ataupun trainee di Hospital Ipoh. Jadi setiap hari selepas punch card pukul 8, kita akan terus membancuh air, iaitu air basuh lantai ataupun cuci lantai dengan menggunakan Steriquat. Jadi masukkan 20 ml Steriquat bersama 5 liter air. Dapat juga kertas kerja yang perlu dilengkapkan oleh student. Contohnya kertas kerja eye drop. Jadi student akan membuat pengiraan berdasarkan kuantiti yang dimahukan oleh pegawai farmasi, dan kemudian student akan menghantar kertas kerja tersebut kepada pegawai untuk diluluskan. Setelah kita rehat pagi, student akan diassignkan ke dua kumpulan, di mana satu kumpulan akan ke labeling room dan satu lagi akan ke component room. Jadi student di labeling room akan basuh tangan menggunakan 7 step of hand washing dan keringkan menggunakan air blower. Kemudian dia akan kembali ke bilik label dan swab segala di dalam bilik tersebut seperti hashbox ataupun passbox, workbench atau workstation mereka, barang-barang yang ingin ditop upkan ke dalam component room, shark bin, plastik kuning dan plastik hitam, dan paskan ke component room. Tidak dilupakan juga di bilik label, student akan suap kertas-kertas kerja yang telah dibuat pada waktu pagi. Jadi kami akan masukkan worksheet tersebut ke dalam plastik dan suapkan. Jadi untuk student di bilik komponen pula, mereka akan tanggalkan semua baju, termasuklah gelang, rantai, jam tangan, makeup. Jadi di changing room mereka akan memakai shoe cover, kemudian baju biru hospital, kemudian head cover dan face mask. Setelah mereka lengkap berpakaian tersebut, mereka akan basuh tangan menggunakan 7 step of hand washing, dan mereka akan memasuki bilik komponen dan memakai glove di dalam bilik tersebut.
Jadi sama seperti student di bilik label, student di bilik komponen akan suap workstation mereka, kemudian suap hashbox ataupun passbox, dan mereka akan suap bahan-bahan yang ingin digunakan seperti verminolet, smooth lipid, botol normal saline, dextrose, water for injection dan trace element. Kemudian mereka akan masukkan segalanya di dalam tray dan sumbatkan ke dalam passbox. Jadi fungsi student-student di dalam bilik komponen adalah untuk supply barang-barang yang ingin digunakan oleh staf di dalam bilik bersih. Cara untuk berkomunikasi antara bilik-bilik ini adalah melalui intercom. Jadi itulah rutin-rutin student di TPN. Jadi di Hospital Ipoh kami akan start membuat preparation dalam pukul 9.30 dan kemungkinan akan habis paling awal pukul 12. Selalunya habis pukul 2 petang. Jadi selepas habis preparation kita akan rehat untuk tengah hari untuk solat. Jadi semasa di unit aseptik ini jarang sekali untuk rehat on time, iaitu pukul 1 sampai pukul 2. Jadi kalau duduk di aseptik ini kemungkinan untuk mendapatkan lunch call adalah tinggi. Jadi lunch call senang cerita kita boleh balik awal, tak payah tunggu pukul 5. Jadi kalau dapat lunch call kita bolehlah balik awal, tapi sekiranya kita tidak dapat lunch call, kita akan tunggu sampai pukul 5 dan sementara tu kita boleh membuat check and found. Check and found ni adalah seperti kita mengira barang-barang di dalam bilik store TPN. Jadi kalau barang tu cukup, okeylah. Kalau tidak cukup, kita kena cari sampai cukup. Boleh juga kita duduk di kaunter TPN. Di sini kita boleh belajar dan melihat cara pegawai farmasi keluarkan barang TPN yang kita telah buat tadi kepada wakil-wakil jururawat yang datang daripada ward. So I'm gonna tell you about my experience in TPN. Semasa hari pertama saya attach di farmasi TPN, macam biasalah hari pertama kan, mestilah ada briefing dan penerangan daripada penolong pegawai farmasi masa tu. Dia yang briefing tentang kerja-kerja yang perlu dilakukan di TPN. And student UiTM yang attach dekat HRPB ada 2 orang je, which is kawan saya dengan saya. So, nak tak nak kita orang dipisahkan. So masa saya attach kat TPN tu saya seorang je, kawan saya dekat OPD, Outpatient Pharmacy Department. So dah lah saya seorang, mestilah awkward kan. So dia macam dengar je lah apa yang orang bagi arahan, tak ada nak bertanya sangat, tak ada nak bergaul sangat. So just buat je apa yang dia suruh and apa yang dia arahkan. Disebabkan saya ni seorang yang introvert dan malu nak bercakap dengan orang, so just ikut je lah apa yang dia briefing pada hari itu. Contoh dia bagi tahulah pagi-pagi nak kena buat apa. Contoh dia macam nak kena basuh tangan, lepas tu nak kena bancuh air mop guna Steriquat dengan distilled water, and then nak kena swap bench, nak kena swap tray, hatchbox, semua tu kan. So just buat je, tak ada nak tanya sangat. Just ikut je apa yang dia arahkan, macam tu lah. And then kebetulan pula masa tu student daripada institut lain, contoh dia UniKL dengan KSKB, College Sains Kesihatan Bersekutu, dengan cuti SEM. So memang tinggal saya seorang je yang sedang menjalani hospital training dekat farmasi TPN tu. Masa tu disebabkan tak ada student lain, jadi saya seorang je yang nak kena masuk component room, which is nak kena pass barang daripada label room kepada clean room. Dia kena melalui component room dulu. So saya pun okey je lah masa tu. First day dia macam kelang kabut sikit lah, tapi okey je. Dekat farmasi TPN HRPB biasanya kalau petang-petang dia macam dah tak sibuk sangat, sebab diorang dah settlekan preparation tu, TPN bag, small volume injection, eye drop, semua tu diorang dah settlekan pagi-pagi. So kiranya macam petang tu
dia dah kurang sikit sebab dia dah siap semua benda yang nak kena prepare dalam clean room kan. So petang tu dia macam dah free sikit lah. And then pharmacist pun kalau busy sebab diorang nak kena buat bedside counselling dengan nak kena pergi ward round. So kalau penolong pegawai farmasi biasanya diorang dah tak busy sangat. Sebabkan saya tengok penolong pegawai farmasi pun macam dah duduk relax, macam dah tak ada kerja kan. Saya ni kan bukan jenis yang suka bercakap. So saya tak tanya sangat ada kerja ke tak, ada benda nak kena buat ke, saya tak tanya. So saya ikut je lah apa yang diorang buat. Diorang duduk-duduk, saya pun duduk-duduk. Pharmacy TPN punya floor plan, dia punya office, dekat belah sini macam ada sekumpulan meja untuk PRP and PPF, penolong pegawai farmasi punya tempat. And then yang hujung sini sebenarnya meja untuk pharmacist, kiranya pharmacist officer punya office. And then masa tu saya tak tahu, so saya pun duduk je lah dekat kerusi yang pharmacist officer punya office tu. Saya duduk situ, dah lah tak tanya ada kerja ke tak. Lepas tu buat ikut suka hati nak buat apa kan. Sebab tengok PPF main phone, so kita pun main phone. Tak ada pun nak tanya ke, nak sembang ke, macam tanya soalan yang penting-penting ke. Masa tu first day kan. So keesokan harinya, ketua penolong pegawai farmasi yang in charge jaga bahagian TPN, means like jaga student, dia panggil saya and then dia tegur saya, cakap, kenapa tak tanya pegawai kat sini ada kerja ke tak. So masa tu saya pun minta maaf, cakap sorry saya tak tahu apa semua kan. Lepas tu dia pun bagilah nasihat, jangan buat macam ni, jangan buat macam tu. So saya pun start daripada hari tu belajarlah kesilapan. So macam tahulah apa nak kena buat lepas ni. Semua tu memang salah saya. So masa tu saya belajar macam mana nak menghormati orang, macam mana nak libatkan diri dalam sesuatu organisasi tu kan. Moral of the story dekat sini, walau macam mana malu pun korang, or maybe ada some of korang yang introvert, buang sifat tu, buang perasaan malu tu. Dia kena banyak bercakap juga. Means like kalau tanya soalan yang tak penting pun tak apa, at least try to interact, cuba untuk bersembang dengan staff kat situ. And kalau diorang buat something yang tak baik, macam diorang duduk-duduk main phone sebab tak ada kerja kan, kita sebagai student jangan ikut. Diorang tu staff, kita ni student je. So kita kena tunjukkan yang kita memang nak belajar, kita datang situ sebab nak belajar. So selagi boleh tanya sambil-sambil buat kerja tu kan, cubalah bersembang, tanya TPN ni untuk apa, kenapa kena prepare macam ni, kenapa kena macam ni. At least try to interact, try to bersembang dengan staff. So pesanan saya, sentiasalah libatkan diri anda, ataupun please be actively involved and tanyalah soalan banyak-banyak sekalipun. Walaupun korang rasa mungkin diorang akan rasa rimas, tapi sebenarnya tak. Diorang tak rasa rimas pun, diorang akan anggap yang kita ni berminat nak tahu benda tu. So pesanan saya, jangan sesekali jadi pendiam, lepas tu tak nak tanya apa-apa, ikut suka hati je nak buat apa. Jangan So to all the juniors, good luck for your hospital training. I wish you all the best. Bye. Let me butter you up, let me tickle your tongue.